Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Saya Muhammad Radhi Rosli, Kedah Instalasi Center akan mengajar tentang tajuk apa gastrointestinal bleeding yang non-medicine. Okey, kita teruskan ke next selanjutnya pengenalan. Okey, pendarahan gastroosis atau UJB adalah kes kecemasan yang biasanya berkaitan dengan mobiliti dan kematian yang ketara. Jumlah pendarahan gastroosis atas satu untuk kira-kira 2,500 ke hospital setiap tahun di United Kingdom. Menjadi berbeza antara 47 hingga 16 kira 100,000 penduduk adalah lebih tinggi di kawasan yang kekurangan segi ekonomi. Kejadiannya sekitar 72 daripada 100,000 di Malaysia. Pendarahan peptic ulcer tetap menjadi penyebab akut yang paling biasa pendarahan pada perut dan bukan varices. 80% pendarahan itu akan berhenti secara spontan, walau bagaimanapun 20% pesakit mungkin mengalami pendarahan berterusan dan berulang. Bilangan besar mobiliti dan kematian pendarahan gastrointestinal berlaku antara pesakit dengan pendarahan berulang dan penyakit yang ketara. Angka kematian di hospital tidak meningkat sejak 50 tahun kebelakangan ini dan kekal sekitar 10%. Ini mungkin disebabkan oleh bahawa pesakit yang lebih tua dan telah mengalami penyakit seperti kardiovaskular, pernafasan dan cerebrovaskular menyebabkan mereka berisiko untuk menghadapi kematian. Tapi kini jumlah kes yang jauh lebih tinggi. Rawatan terapi endoskopi adalah dianggap sebagai bentuk rawatan yang selamat dan berkesan pada hari ini. Analisis klinikal dan faktor endoskopi membenarkan penilaian risiko lebih tepat dan dapat perancangan lebih awal secara rasional yang lebih baik. Okay, next. Okey, etiologi. Penyebab utama UJIB di Malaysia adalah biasanya adalah penyakit peptic ulcer lah. Dan sejarah terbukti ulcer atau dispepsia seperti ulcer tidak berada dalam 20% kes. Pada pesakit ini, pengambilan aspirin dan ubat anti-inflamasi bukan steroid NSAID adalah perkara yang biasa menyebabkan menjadi ulcer. Jangkitan dengan pylori helicobacter juga kurang berlaku tetapi boleh berlaku menyebabkan pendarahan ulcer daripada ulcer yang tidak terlalu ketara. Okey, next. Okey, peptic ulcer. Ini adalah masalah yang paling common lah yang berpunca untuk pendarahan peptic ulcer. Okey, pendarahan ni berlakunya terutama di bahagian duodenum dan ulcer gastrik. Ia berlaku akibat penghakisan salur darah dan bergantung pada saiz ulcer yang terjejas. Bahagian sederhana menyebabkan kerosakan pada sel mukosa kecil berdiameter kurang daripada 0,1 mm. Pendarahan itu kalau berlaku pendarahan arteri adalah lebih teruk lah, menunjukkan saiz diameter adalah 0,1 hingga 2 mm pada dasar ulcer yang menyebabkan terhakis oleh proses inflamasi. Ulcer besar timbul daripada bahagian belakang duodenum dapat mengikis arteri gastroduodenum mampu menyebabkan pendarahan lebih cepat. Okey, kalau kita nak tahu pendarahan ulcer ni, kalau kata ada ulcer kat bawah dia, jadi kita tengok ulcer tu bawah dia kemungkinan ada saluran vein atau arteri. Bila berlaku pendarahan pada arteri, kemungkinan sebabkan pengepaman darah jantung yang lebih kuat menyebabkan pendarahan lebih teruk. Jadi bila pendarahan lebih teruk menyebabkan pendarahan pada arteri lebih tempoh untuk pendarahan tu lebih besar dan pendarahan tu lebih banyak berbanding pada vein. Dia tak banyak disebabkan tekanan darah pada salur darah tu adalah lemah. Okey, yang itu yang pertama. Okey, seterusnya kita pergi ke erosion. Okey, erosion ni kita tengok dari gambar. Okey, yang putih ada yang hitam. Yang putih tu adalah sedikit hakisan daripada menyebabkan asid rebesan pada perut. Jadi kita boleh tengok sini pada yang warna hitam tu ada kesan pernah berlaku pendarahan tetapi sangat minimal. Pendarahan tu dia takkan boleh menyebabkan pendarahan secara langsung dan boleh menyebabkan bahaya, tetapi sekiranya perkara ni tak dirawat boleh menyebabkan risiko untuk pendarahan lebih teruk boleh berlaku. Dia sebabkan macam orang yang mengambil ubat NSAID, lepas tu kita boleh tengok orang yang minum alkohol. Kebanyakan alkohol user memang akan menyebabkan hakisan pada perut disebabkan asid yang diminum bergabung dengan asid daripada badan yang keluar menyebabkan hakisan berlaku lebih teruk. Tambah pula bila pesakit tak makan, dia hanya mengambil alkohol semata-mata, asid itu akan menjadi lebih berbahaya dan menyebabkan pendarahan dan ulcer tu lebih dalam dan boleh menyebabkan pendarahan. Okey. Encik dia tanya, yang hitam tu dia nekrotik ke? Bukan nekrotik, dia macam orang kata kesan pendarahan. Dia bukan apa, kalau kata nekrotik, tisu tu kalau nekrotik dia akan keras, tapi kalau kesan pendarahan ni maksudnya dia macam berkerak tau. Dia boleh baik tadi. Boleh jadi normal semula sekiranya pengambilan ubat dan berhenti pengambilan alkohol dan kurang mengambil makanan pada waktu yang ditetapkan. Okey, sekarang tu blood stain lah. Boleh blood stain tapi dalam tempoh sangat lama. Tapi tu kesan pendarahan yang kecil. Boleh memang blood stain lah tapi benda yang dah lama sangat berlaku.
Okey. Kita teruskan lagi. Okey, esophagitis. Esophagitis ni biasanya menyebabkan pendarahan akut yang kecil. Kadang-kadang dia boleh terlibat dengan pendarahan arteri yang berlaku lebih besar. Okey, esophagitis dia berlaku dekat kawasan esophagus lah. Dia menyebabkan esophagitis ni ada inflamasi pada kawasan esophagus. Tetapi kita boleh tengok apa yang menyebabkan dia berlaku disebabkan asid dalam kandungan dalam badan ni terlalu banyak. Bila perut spasm, dia akan menyebabkan asid tu naik. Tapi perkara ni sepatutnya tak boleh berlaku apabila kandungan asid itu hanya mencukupi pada badan. Tapi bila berlebihan disebabkan masalah lain, kemungkinan injak pada esophagus itu tak tutup rapat menyebabkan asid boleh naik. Termasuk orang yang lepas makan, mengambil makanan yang terlalu banyak, bila dia kena pada esophagus, untuk sekali-sekala tak apa, tetapi kalau benda ni jadi berulang, dia akan menghakis pada lapisan epitelium tu, pada mukosa tu, menyebabkan dia akan berlaku inflamasi. Mula-mula dia akan berlaku inflamasi, lama-kelamaan dia akan jadi radang dan lama-lama bila dia menghakis terkena pada saluran vein atau arteri, dia akan menyebabkan pendarahan, sama ada pendarahan kecil atau pendarahan besar. Jadi apa yang penting kita nak tahu esophagitis ni. Jadi apa yang kita perlu buat adalah kurangkan risiko untuk berlaku esophagitis ni. So GERD boleh jadi esophagitis. GERD tu sendiri pun memang masalah yang asid naik, dan tu pun salah satu penyebab akan menjadi esophagitis. Tetapi esophagitis dan GERD adalah perkara yang berbeza. GERD bermaksud rebesan asid yang berlebihan sehingga ke tekak. Okay. So maksudnya GERD boleh contribute kepada esophagitis. Ya, betul. Okey, teruskan. Okey, Mallory Weston. Mallory Weston ni, okey, secara umum ni kita tahu adalah koyakan pada persimpangan gastroesophagus. Maksud dia antara perut dan esophagus akan berlaku koyakan. Dan macam disebabkan dia ada koyakan tu saja stretching. Okey, antara sebab-sebab dia pengambilan alkohol yang berlebihan. Lepas tu dia berlaku di mukosa gastrik, tapi boleh jadi sampai ke esophagus. Asal dia kadang-kadang bermula daripada esophagitis, tetapi bila terlalu banyak hakisan sehingga menyebabkan lapisan mukosa itu terkoyak, dia menyebabkan pendarahan. Bila terkena pendarahan sangat teruk berlaku sehingga menyebabkan muntah darah yang teruk. Sakit dalam secara tempoh nak jadi Mallory Weston ni tak lama. Untuk menjadi dia lama, tetapi bila koyakan tu berlaku, pendarahan tu berlaku sangat banyak dan mengenai masa yang singkat. Menyebabkan kalau tak dirawatan segera, kemungkinan dia boleh jadi pendarahan teruk. Jadi apabila pesakit yang datang dengan masalah muntah darah, kalau kita diagnosis dengan endoskopi, kita tahu Mallory Weston, dia perlu dirawat secara segera. Kalau dibiarkan, dia menyebabkan ketebalan tu atau kekoyakan tu akan lebih teruk dan pendarahan lebih banyak. Kadang-kadang dia muntah yang berulang mengakibatkan koyakan ketebalan penuh. Maksudnya dia sangat terkoyak sehingga dikaitkan dia timbul kesakitan. Kita akan rasa sakit perut yang teramat sangat pada perut dan dada. Maksudnya kita akan rasa pedih dekat sini akibat luka tu. Hemostasis endoskopi tu sebenarnya. Hemostasis endoskopi ni maksudnya kita gunakan muatan endoskopi, masukkan kamera untuk hentikan pendarahan. Itu namanya hemostasis tu menggunakan endoskopi. Termasuk suture, kita akan suture hanya untuk berhentikan pendarahan. Luka dia kemudian kita akan rawat dengan cara lain. Sebab hanya hemostasis hanya untuk menghentikan pendarahan. Tetapi kejadian tu boleh berulang kalau tak dirawat melalui ubat-ubatan dan lain-lain lagi. Okey ya, teruskan. Okey, gastric carcinoma. Okey, dia gastric carcinoma dan limfoma dalam perut biasanya menyebabkan darah pada ulcerasi bertahap bahaya. Kadang-kadang berhadir dengan pendarahan yang akut ataupun secara kronik. Prognosis biasanya ditentukan oleh peringkat penyakit. Okey, bila berlaku kanser dalam perut, kita tak boleh kesan pada peringkat awal, tetapi melalui scan lain seperti CT scan kita akan menghadapi. Tetapi kita akan fokus kepada macam mana berlakunya pendarahan pada berkaitan dengan kanser. Okey, bila gastric carcinoma berlaku, kanser tu kita tengok tahap berapa. Bila membesar dengan tahap yang lebih besar, dengan tahap yang lebih teruk seperti tahap 3 tahap 4, kita boleh nampak dekat sel kanser tu sendiri dia ada sel-sel darah. Tetapi untuk pengetahuan anda, sel mukosa pada sel kanser adalah sangat fragile dan sangat sensitif. Maksudnya hanya perlu disentuh, dicucuk ataupun hanya terkena hakisan daripada asid pada badan boleh menyebabkan
pecahan dia terpecah atau terluka. Jadi bermaksud sel ni kalau dia terkena pada situ ada bekalan base, ada vein, ada arteri. Bila terkena hakisan tu pada arteri ataupun ada faktor lain yang menyebabkan pendarahan dia menyebabkan pendarahan yang teruk Sebab tu dia katakan prognosis biasanya ditunjukkan oleh peringkat penyakit. Jadi sel kanser tu kalau tahap yang lebih teruk, pendarahan kita boleh tengok lagi banyak. Kalau bermulanya pada peringkat awal sel kanser yang hanya melihat pada seketul dan ulcer, jarang nak berlaku pendarahan, tetapi boleh jadi, tetapi tak terlalu teruk. Jadi kalau kita tengok sel tu dia kata peringkatnya. Alright, okay, ada teruskan. Okey, lain-lain ni kita boleh tengoklah macam hemorrhage ni, esophagus, medullary reflux esophagitis, samalah esophageal ulcer, barial ulcer, camera ulcer, heterocyania, esophageal ulcer, stomach, gastric ulcer, gastric erosion, hemorrhagic gastritis, gastric carcinoma, gastric lymphoma, gastric polyp, okey, dan duodenal ulcer, duodenal erosion, muscular malformation, aorta duodenal fistula. Okey, small bowel, stomach ulcer, diverticulum muscular. Tapi yang ini kalau yang untuk small bowel ni jarang berlaku, tetapi boleh kita tengok macam contoh yang di highlightkan tu, banyak risiko-risiko, jadi kita boleh tengok. Okey, seterusnya epidemiologi. Okey, secara ringkas dia adalah kes yang kecemasan yang biasa. Bukan biasa tu maksudnya kes biasa. Kes tu berbahaya tetapi sangat common benda tu berlaku di dalam kecemasan. Misalnya pesakit akan menemukan 103 daripada 100,000 orang dewasa setahun disebabkan pendarahan PJRD. Dengan kematian hanya 14%, tetapi hanya 6% untuk mereka yang berada bawah 60 tanpa komorbiditi. Maksudnya tak ada kencing manis, darah tinggi, dia hanya ada 6% untuk kematian itu berlaku. Tapi sebenarnya kematian yang berlaku di Amerika tu sakit tua yang ada komorbiditi atau menunjukkan ada kencing manis, darah tinggi, jantung tu ada satu penggalan menyebabkan pengambilan ubat untuk komorbid ini boleh menyebabkan pendarahan dalam perut. Lepas tu dekat Singapura pula kita nampak setingkat kematiannya hanya sebanyak 10%. Kejadian ni laki lebih 2 kali ganda lebih berisiko pada wanita. Disebabkan kejadian meningkatkan dalam usia. Akibatnya banyak pesakit yang UGIP dia aktif dan ada yang komorbid. Okey. Kalau kita tengok dekat hospital kerajaan di Pantai Timur, kita tengok 1,803 pesakit daripada 4 hospital kerajaan dalam masa 2 tahun. Kerajaan tengok berapa kali UGIP sebanyak 72 orang daripada 100,000 populasi. Jumlah ni meningkat daripada dekad ke-4 hingga dekad ke-6. Teruskan. Okey. Secara ringkas ni kita tengok kadar kematian dari UGIP adalah 10.2%, tetapi meningkat dengan usia dan berbeza antara jantina. Kita lihat lelaki lebih risiko pada wanita. Benda tu pun akan jadi faktor risiko kematian risiko lebih tinggi. Lepas tu pesakit yang didiagnos lain tetapi UGIP juga mempunyai kematian tertinggi, hampir 5 kali lebih tinggi untuk mereka yang mempunyai kemasukan kecemasan pembinaan hospital untuk UGIP. Okey, yang ini dia nak kata macam ni je. Sakit masuk hospital akibat masalah lain, tetapi dia datangi sekali dengan UGIP, tetapi dia tak doktor tak dapat kesan daripada awal, kita tak tentu simptom UGIP, dimasukkan dalam ward, tetapi pendarahan makin lama makin teruk, dia menyebabkan yang tu risiko dia lebih 5 kali mati. Kalau dia datang dengan diagnos UGIP tak apa, kalau dia diagnos dengan benda lain tapi kita tak tahu dia UGIP, yang ni lebih berbahaya, dia 5 kali lebih risiko. 64% daripada mereka melakukan ni mempunyai peptik di ulcer. Kalau dia berjuta dia ada tak apa. Jadi kalau sakit yang tak tahu menyebabkan lagi bahaya lah. Penyebab yang paling kerap berlaku dalam erosif pada mukosa tu lah, hakisan pada mukosa pada badan tu. Pendarahan erosif ni hanya 64%. Lepas tu hampir 90% sakit tidak boleh sebab jelas untuk UGIP serta endoskopi. Hasil ni adalah study yang dilakukan. Okey. Pesakit yang ada pendarahan varices juga ada juga untuk disertai dengan peptic ulcer disease. Jadi kita tak boleh kata hanya pasien yang ada esophageal varices tak ada peptic ulcer. Kemungkinan pendarahan itu pun berpunca daripada peptic ulcer, bukan pendarahan pada esophageal. Lepas tu jadi itulah kita dekat Malaysia ni kita utamakan penyakit peptic ulcer ni adalah punca utama pendarahan UGIP di Malaysia. Okeylah, macam dekat negeri Pantai Timur Kelantan, kawasan ni orang kata jangkitan malaria helicobacter darah rendah. Pesakit Cina
Memang banyak seperti di Ipoh, Kuala Lumpur, Kota Kinabalu. Jadi kita boleh tengoklah orang Cina kadar besar salah satu bulan bumi ini kadar UJID lebih tinggi daripada Jakarta. Dan mengapakah keadaan di barat Malaysia ini Melayu dan banyak punya kadar terendah risiko UJID. Memang kita tengoklah banyakkan sakit Cina masuk hospital sebabkan UJID. Okey, seterusnya faktor penggalak. Kita boleh nampaklah sama macam etiologi, tapi yang ni faktor penggalak. Segala pasien yang memang ada ulcer, dia ambil lagi steroid, dia akan tambah lagi risiko untuk pendarahan. Jadi kita boleh tengok macam ambil NSAID ni dia akan release backup tau. Backup tu menyebabkan ulcer, acidic pada badan menyebabkan ulcer. Tetapi kadang okey, NSAID ni 15 hingga 30% sakit terdedah kepada untuk mengalami gastroduodenal, tetapi kadarnya tidak ada masuk seperti pendarahan, operasi ataupun lebih kurang 10 kali kurang lah. Kejadian-kejadian ini mungkin bergantung pada klinikal faktor jenis radion NSAID digunakan. Penggunaan NSAID dibati sebagai faktor risiko fatty ulcer ni berulang dan beberapa kejadian. Jika risiko ulcer komplikasi 4 faktor. Okey, bila sakit risiko pendarahan meningkat dengan usia lebih tua, menggunakan NSAID yang secara meluas, keadaan komorbid sakit dan pengambilan steroid bersamaan dengan antikoagulan. Okey, kita teruskan. Aspirin. Okey, seperti kita tahu aspirin ni adalah ubat painkiller tahan sakit dan antikoagulan. Jadi bila pesakit yang ada peptic ulcer ataupun tak ada peptic ulcer boleh berlaku pendarahan, tetapi sekiranya pesakit yang ada peptic ulcer disease memang berisiko untuk jadi pendarahan disebabkan bila pesakit mengambil aspirin, dia ambil aspirin, dia makan tapi dia ada ulcer, tak, lepas tu hakisan tu berlaku pada ulcer pula dah terlalu dalam sehingga menghakis. Bila pendarahan berlaku yang kecil, dia tak akan berhenti sehingga kesan dia dapat menghentikan pendarahan itu secara spontan ataupun melalui rawatan atau pengesanan awal. Jadi bila yang jadi kalau kata orang yang ambil aspirin ni berisiko untuk jadi pendarahan walaupun tak berapa tinggi, tetapi biasanya dia akan bagi komplikasi yang lebih teruk. Okey, jadi kalau orang yang mengambil aspirin ni dan pernah ada sejarah UJID, sebenarnya tak digalakkan ambil lah sebab menyebabkan pendarahan semula. Okey. So, Helicobacter pylori. Okey, Helicobacter pylori ni adalah satu bakteria yang ada pada kawasan gastro-usus. Dia boleh menyebabkan penyakit peptic ulcer tetapi tidak berbahaya. Oleh sebab itu, kalau ada untuk kesan kehadiran ni, kita akan ambil isi dia untuk jadi kita hantar ke makmal ataupun lakukan test, rapid test lah untuk kesan kehadiran dia. Jadi Helicobacter pylori ni dia merembeskan asid, menyebabkan jangkitan, meradang kat kawasan perut. Bila ada luka hakisan mukosa, bila hadir ada Helicobacter ni, dia akan menyebabkan ulcer tu lebih cepat berlaku. Jadi untuk pesakit yang ada Helicobacter, dia perlu ambil antibiotik untuk eliminate, singkirkan bakteria tersebut sebab ni bukan bakteria yang baik dalam badan. Jadi kalau satu orang bagi ubat, orang akan bagi omeprazole lah untuk menghentikan pendarahan. Dia penyumbang besar macam NSAID, dia penyumbang besar penyakit ulcer, tetapi kalau kata ada Helicobacter ni lagi bertambah bahaya. Dan jadi kalau kita buang Helicobacter dengan makan antibiotik, jadi bila orang yang ambil NSAID tu dia kurangkan risiko orang yang makan NSAID secara tempoh panjang. Helicobacter tu dapat dari mana? Dia secara umum dia akan ada sendiri lah. Ada sendiri lah. Bukan maksud dia ada faktor luaran, dia kadang kehadiran tu ada dan tak ada tu bergantung pada badan. Okey, untuk presentasi klinikal ni, okey, kalau kita nampak sakit secara akut, okey, kalau akut kita boleh nampak pesakit ni dia akan pertama hematomesis, muka darah dengan atau tanpa melina. Melina ni maksudnya berak hitam. Okey, kalau nak tahu melina ni, okey, sekejap hematomesis
muntah darah, melinam. Okey, dia selalu berserta dengan tak berserta dengan berak hitam. Berak hitam macam mana? Berak macam kali cendawan yang warna hitam tu. Okey, lepas tu dia akan berlaku pula situasi terbalik. Sama ada dia berak hitam dengan atau tanpa disertakan dengan muntah darah. Itu adalah satu kelainan. Okay, maksudnya apa salah satu atau kedua-duanya perlu kita suspek pendarahan dalam usus lah, tak PGMD. Okey, dan jarang-jarang hematocizia dengan mengancam nyawa. Sebab hematocizia ni berak dia najis, dia bersalur dengan darah. Kita boleh nampak darah lah bersalur dengan darah. Dia najis bukan hitam, dia berak color normal, tapi dia ada macam kita nampak bersalur dengan darah. Mungkin lepas dia berak tu disertakan dengan darah. Kalau kronik, okey, itu tadi fasa akut, fasa yang mengejut. Kronik ni iron deficiency anemia dengan atau tanpa bukti ada blood loss yang banyak, visible blood loss. Maksud dia, bila orang yang mengalami anemia ni, dia tak nampak tau pendarahan tu berlaku secara terus. Maksud dia kalau kita masuk kamera pun belum tentu kita nampak tu pendarahan dia. Kemungkinan pendarahan sangat kecil, kemungkinan berlaku dalam sampai had limit kamera tak boleh tengok, mungkin pendarahan di situ ataupun anemia, memang sakit ada kurang darah. Tapi boleh menyebabkan juga salah satu dia pendarahan. Jadi orang tak nampak pendarahan tu terlalu slow. Jadi kita tahu dia anemia tapi tak tahu punca dekat mana, sebab dia iron deficiency punya masalah, tapi dia boleh jadi APGMD salah satu. Okey, blood loss detect by positive output blood test. Jadi yang ini kita boleh nampak lah, kita ambil sampel, lepas tu kita buat output blood test ni, kita nampak dia positif. Okey, seterusnya. Okey, selain daripada tu, kita boleh nampak pesakit akan mengalami body weakness lah, badan yang lemah jika berlaku pendarahan. Lepas tu pesakit akan pengsan sampai tahap yang teruk ataupun tahap kesedaran yang menurun. Sehingga kan dia tak tahu keadaan diri dia, kesedaran dia, sampai kita tak tahu keadaan dia macam mana. Dia sendiri pun tak boleh bagi respon yang baik. Kalau orang kata GCS dia drop tahap kesedaran dia. Okey, tanda-tanda lain dia, tekanan darah menurun, denyutan nadi meningkat. Ni kita boleh tahu lah, berlaku pendarahan, maka tekanan darah akan turun, nanti dia meningkat sebab jantung buat kerja lebih. Okey, penyiasatan pula kita boleh tengok blood test lah, macam kita ambil FBC, RP dan liver function test dan GSM blood grouping. Kenapa nak buat blood grouping? Kalau pendarahan lebih teruk, kita nak bagi transfusion darah. Coagulation profile, kita nak tengok dia punya tahap pembekuan darah dalam tempoh berapa lama. Sekiranya tinggi, tak boleh kita perlu bagi HB pesakit meningkat dan INR pesakit ni menurun. Maksudnya tempoh darah tu untuk membeku tinggi. Okey, untuk rawatan awal, pertama sekali macam biasalah, kita pastikan kalau sakit yang kita nak beri rawatan ABC lah. ABC, airway, pastikan sakit bernafas secara normal, tak ada apa-apa benda yang menghalang pernafasan. Jadi kita tengoklah pernafasan yang menghalang, contohnya kahak pada pesakit pun sebabkan pesakit bedridden pun boleh jadi perkara yang menghalang. Lidah dia sendiri breathing, pastikan pernafasan sakit normal. Bagi oksigen secukupnya, ikut baca SpO2. Kalau kata SpO2 dia terlalu rendah, kita bagi face mask atau hydro mask. Kalau biasa saja, kita bantu dengan nasal probe. Tetapi kalau pesakit dah susah nak bernafas sebab pendarahan terlalu banyak, dah terlalu lemah, saya pesakit pingsan, okey, jadi kita perlu lakukan intubation lah untuk bagi pernafasan yang okey. Kalau lambat, patient akan hypovolemic shock lah, menyebabkan tak ada perfusion pada organ badan, boleh menyebabkan function dan boleh rosak. Okey, circulation ni selalu kita kebanyakan kita main dengan kawal pendarahan lah. Kita boleh nampak bila nadi dia meningkat, jadi kita nampak jantung bekerja lebih untuk bagi darah seluruh badan. Jadi kita periksa tekanan darah, pastikan keadaan stabil lah. Kalau tak stabil, kita perlukan bagi cecair. Okey, untuk pesakit APGMD ni kita perlu set IV granular 2 yang saiz besar, yang besar untuk berikan cecair yang cepat. Sebelah kita beri normal lain, sebelah lagi kita beri darah. Kemudian dua-dua darah ataupun satu lagi komponen darah untuk elakkan pendarahan itu dapat dikawal lah. Okey, lepas tu macam rawatan perubatan. Okey, selalunya kita akan bagi blood transfusion lah. Semua blood komponen kita bagi. Kebanyakan SAFEO lah. Kalau kita dah nak tunggu GSM blood grouping lambat, kita akan bagi SAFEO. Okey, lepas tu kita bagi PPI, proton pump inhibitor, IV Nexium, pantoprazole atau omeprazole. Kebanyakan kita akan bagi Nexium dan pantoprazole. Walaupun ni bukan rawatan untuk hentikan pendarahan, tapi untuk mengurangkan kadar asid yang menghakis pada mukosa yang berlaku ulcer tu. Nexium dan pantoprazole ni fungsi dia untuk kurangkan tahap asid. Proton pump inhibitor tu. Okey. Jadi sebabkan bila
Asid dah banyak, asid tu ada sendiri namanya proton pump. Jadi untuk elakkan proton pump tu keluar, jadi kita boleh bagi ivermectin dan pantoprazole. Okey, seterusnya. Okey, rawatan pembedahan endoskopi. Okey, kita boleh nampak kat sini, kita pasti punca pendarahan dan jenis pendarahan. Ada septic, non-septic, visible vessel, non-visible vessel ulcer, auricular, ulcer with a hematic cover base, dan clean ulcer ground. Okey, kalau kita tengok kat sini, okey, untuk rawatan pembedahan endoskopi OGDS, pertama kita kena kenal pasti punca pendarahan dan jenis pendarahan. Itu ada terdiri pada 6. Satu, 1A, 2, 1B, 3, 2A, 4, 2B, 5, 2C, 6, forestry. Okey, untuk selalu kita rawatkan, untuk bagi rawatan ni, sebenarnya kita akan fokus pada 1A dan 1B lah. Tapi kalau kita tengok keadaan dia, okey, kita nextkan ni, kita akan bagi rawatan. Bila kita dah masuk ke benda tu, kita dah confirm rawatan apa yang kita nak bagi. Okey, kita akan tentukan melalui apa plan kita nampak lepas tu. Okey, bila next slide tu kita boleh nampak endoscopic treatment untuk yang varicose apa yang gastrointestinal bleeding. Okey, yang ada 3 tau. Thermal, injection dengan mechanical. Okey, untuk thermal ni macam kita bila kita nampak tempat pendarahan tu, kita akan bakar tau. Kita akan burn tempat tu sampai macam kita lagi hentikan pendarahan tu. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh juga kita bagi rawatan secara injection berbentuk adrenaline yang 1 mg, kita dah ada 10 cc normal saline, kita akan inject sekeliling kawasan bleeding tu. Macam kita tengok kat gambar yang atas tu, yang ada darah tu, kita tengah inject untuk menghentikan sebarang pendarahan blood supply, dengan harap saluran darah tu akan kecut lah daripada saluran vessel sekeliling tu, jadi boleh menghentikan dan memperlahankan pendarahan. Okey, gambar kedua tu kita boleh nampak dia tengah guna heater probe untuk hentikan pendarahan. Okey, next kita boleh nampak mechanical. Yang ni klip, kita akan ada satu device, dia untuk klip ni dia akan kepit saluran darah yang ada tu untuk matikan terus pendarahan. Selalunya klip ni kita akan buat lebih daripada satu lah klip, tapi itulah bergantung pada sekiranya sekali pun kalau dah berhenti kita akan hentikan terus lah. Jadi kita tak buat apa-apa, tapi maksudnya untuk merawatan ni kita tak boleh buat sekali. Jadi kena ada 2 treatment, sama ada heater probe atau injection atau klip, bergantung pada mana situasi yang sesuai. Tapi kena lebih daripada satu untuk memastikan pesakit terselamat dirawat. Okey, lepas tu kita kemudian ke penjagaan selepas endoskopi, kita letakkan pesakit di unit HDU. Lepas tu pastikan tanda vital pesakit dikemas kini lah untuk periksa sebarang abnormality. Lepas tu masukkan rescue untuk mengisah sebarang pendarahan semula. Lepas tu kita pasang CBD, kena pasti tanda sebarang pendarahan semula pada pesakit. Kalau kita nampak sini dekat rescue tu, dia akan keluarkan coffee ground ataupun darah yang fresh lah kalau sebarang pendarahan tu berlaku semula. Dan tindakan kita laporkan kepada doktor tugas sekiranya terdapat tanda-tanda tidak normal pada pesakit. Dan yang penting sekali, kita perlu dokumentasi semua rawatan yang telah diberikan. Okey, next, rawatan pembedahan laparotomi. Okey, pembedahan akan terpaksa dilakukan apabila pendarahan berulang yang lebih banyak hingga tempat pendarahan tidak dapat dilihat melalui gastroskop. Jadi kita masuk kamera tu, kita tak boleh tengok langsung lah ikut kamera tu. Jadi kita penuh dengan darah, jadi kita terpaksa guna alternatif plan, kita kena buat pembedahan amat. Lepas tu, kalau selain pada tu, kita pesakit yang tak boleh pergi dia sama. Pesakit meronta dalam tengah buat prosedur, jadi kita terpaksa hentikan prosedur endoskopi, kita kena bawa masuk ke dia bawa bedah untuk lakukan perawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat sejahtera kepada semua. Hari ini saya akan berikan ajar cara pemasangan nebulizer untuk pesakit asma. Okey, yang penting yang pertama kita kena adalah nebulizer mask, mesin nebulizer sendiri, dan juga ubatan lah seperti salbutamol yang telah di sharing out dan terbutaline yang telah di sharing out. Okey, untuk yang pertama sekali, sebelum kita menyediakan apa-apa pada pesakit, yang pertama kita perlu kenalkan diri kita kepada pesakit sebagai seorang perawat dan kita nak beri rawatan nebulizer. Kita perlu kena pasti pesakit yang betul dan dos ubat yang betul untuk diberikan kepada pesakit. Okey, yang pertama kita dudukkan pesakit atas
atas kerusi dahulu, selesakan dia. Kita boleh periksa lah auscultate dia, periksa tanda vital dia dulu sebelum lakukan sebarang prosedur padanya untuk memastikan untuk mengelakkan komplikasi selepas memberi rawatan. Okey, lepas tu beberapa sakit dah sedia, kita dah periksa tanda vital dia, kita akan teruskan beri ubat. Sekiranya doktor meminta normal saline 2 cc dan Ventolin 2 cc, salbutamol 2 cc dan Atrovan 2 cc dan Ventolin 2 cc, salbutamol lah. Salbutamol 2 cc atau Ventolin 2 cc. Kita ikut saja contohnya, yang ni salbutamol kita bagi 2 cc, kita masukkan ke dalam nebulizer ni 2 cc, okey. Dan Ventolin dan kita masukkan dalam ni 2 cc. Okey. Selepas siap, kita tutupkan benda ni. Lepas kita masukkan, kita tutup bagi rapat dan kita pasang. Kita pasang benda ni dan pasang benda ni untuk device. Lepas tu untuk tubing pada ni kita pasangkan masuk ke sini. Lepas tu sebelum tu, sekiranya budak bawah 5 tahun digalakkan menggunakan device oksigen. Tapi kalau pada orang dewasa, kita boleh pastikan boleh memakai untuk mission nebulizer. Okey, lepas tu dah kita periksa semua, kita pasang plug. Okey, kita dapat lihat sekarang ni asap keluar. Okey, pertama sekali kita letak pesakit, kita sarungkan dia. Saya bagi contoh pada diri saya, kita letak dia kat sini. Lepas tu pastikan jangan tutup terus, kita letak dulu pada pesakit, kita selesakan dia dulu. Lepas pesakit dah mula rasa okey, kita pasang dia pada hidung dia. Jadi kita tutup sini, pastikan tiada gas yang keluar pada nebulizer. Pesakit akan bernafas di sini dan akan menghembus pada kawasan lubang yang disediakan ni. Okey, selepas kita bagi pesakit memakai nebulizer ni, apa yang perlu kita buat? Kita perlu pantau keadaan pesakit. Kita tak boleh tinggalkan pesakit itu begitu saja, sebab sebarang pemberian ubat pada pesakit akan memberi kesan. Tetapi untuk seperti kita tahu, kesan salbutamol pemberian nebulizer menyebabkan pesakit akan menjadi tachycardia dan akan menjadi getar pada tangan dia. Jadi apa yang kita lakukan, kita perlu pantau dan laporkan kepada doktor sebarang abnormal yang kita berlaku pada pesakit. Hentikan nebulizer segera sekiranya berlaku sebarang komplikasi, seperti pesakit mula sukar untuk bernafas, pesakit bermula rasa tak sedap pada badan, dan kita lihat tahap kesedaran pesakit menurun. Jadi kita laporkan untuk rawatan yang lanjut. Okey, sekian saja untuk sesi tutorial saya cara memasang nebulizer, dan saya harap semua akan faham dan boleh gunakan nebulizer dengan baik mungkin. Sekian, terima kasih.